Baik, seterusnya untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Suaran Shah. Antara fokus KDN beri jaminan keselamatan terkawal sepanjang PRU DUN Sabah ke-17. Teruskan Suaran. Ya, Farahatul. Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, Kementerian Dalam Negeri KDN beri jaminan tahap keselamatan di negeri ini terkawal bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar serta aman. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata anggota PDRM kini siap siaga sepenuhnya bagi mendepani pilihan raya yang disifatkan sebagai pesta demokrasi rakyat Sabah. Cuti anggota juga dibekukan kecuali dalam kes tertentu yang diluluskan selepas semakan dibuat secara individu bagi memastikan keselamatan pengundi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan agensi berkaitan terjamin. Latihan dan simulasi pengawasan peti undi di kawasan pedalaman turut dijalankan. Yang pertama adalah keselamatan pengundi atau pemilih. Mereka patut melihat pilihan raya negeri Sabah ini sebagai pesta demokrasi. Mereka harus merasa senang untuk keluar mengambil bahagian, menjalankan tanggungjawab. Tak perlu ada kebimbangan dari sudut keselamatan, ancaman, ugutan. Beliau menyatakan demikian dalam program KDN Madani Inspirasi Malaysia di Dewan Terbuka Pekan Merotai Besar Tawau. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman secara rasmi dilantik sebagai Chancellor keempat Universiti Malaysia Sabah UMS bagi tempoh 1 Oktober 2025 hingga 31 Disember 2028. Majlis penyerahan watika pelantikan berlangsung penuh istiadat di Istana Seri Kinabalu. Majlis disempurnakan Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir disaksikan Toh Puan Faridah Tusin. Pelantikan ini menandakan peralihan tanggungjawab daripada bekas Chancellor Tun Johar Mahiruddin yang menamatkan tempoh perkhidmatan cemerlang beliau sebagai peneraju tertinggi universiti tersebut. Dalam konteks UMS, pelantikan Tun Musa disifatkan signifikan dan strategik memandangkan beliau berpengalaman luas dalam tadbir urus, pembangunan ekonomi dan komuniti serta pernah berkhidmat sebagai Pro-Chancellor UMS. Majlis turut dihadiri kepimpinan tertinggi kerajaan negeri dan persekutuan, lembaga pengarah UMS, naib Chancellor serta pegawai kanan universiti dan kementerian. Usaha memperkasa usahawan wanita Sabah terus dipergiat menerusi program Semarak Semangat Dang Insum anjuran Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS di Beaufort. Ini adalah suatu usaha yang terbaik dan kita sudah maklum 9 per 10 punca rezeki itu adalah daripada perniagaan. Dan pada masa sama juga kita sudah maklum pihak kerajaan juga telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk membantu para usahawan kita ini. Sementara itu, pengerusi IDS Dato' Seri Panglima Aziza Muhammad Dun yakin program berupaya memperkukuh kesedaran dan semangat keusahawanan wanita tempatan. Kita juga mau bahawa semangat itu dibawa kepada semangat untuk kita membangunkan lebih ramai lagi usahawan di kalangan wanita, khususnya wanita muda. Ini sesuai pula untuk kita meneruskan lagi usaha untuk membangunkan lagi kita Sabah lagi ni. Program Kerajaan Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani kini diperluas ke daerah Beluran selepas kinabatangan. UiTM Cawangan Sabah selaku pemudacara program memilih bekerjasama dengan Persatuan KDCA Labuk Beluran. Fokus tertumpu kepada penghasilan dan pengkomersialan produk kraftangan tradisi kebudayaan Kadazan Labuk Beluran khasnya pakaian tradisi. Untuk mengeluarkan Beluran daripada titik kemiskinan, inilah masanya. Projek Sejati Madani adalah merupakan pemula kepada Persatuan KDCA Labuk ini untuk memulakan langkah untuk keluar dari garis kemiskinan. Sementara itu, pengerusi Persatuan KDCA Labuk Beluran, Janai Sikawa menyambut baik program ini yang memberi manfaat peningkatan ekonomi kepada penduduk Beluran. Kita mengeluarkan produk dan dalam masa yang sama penduduk ataupun komuniti kita yang sekeliling ini menyokong kita punya penghasilan ini untuk membantu untuk pembangunan ekonomi setempat.
Kerajaan memperuntukkan RM60,000 bagi pelaksanaan program Sejati Madani bagi daerah beluran. Lebih 80% peserta berjaya mendapat pekerjaan. Itu pencapaian inisiatif Fellow Sabah Maju Jaya SMJ yang diperkenal pada 2022. Ia selaras teras kedua Pelan Pembangunan SMJ untuk melahirkan golongan belia kelas pertama. Perkongsiannya bersama Nirona Newman dalam Aspirasi Bayu. Kita tahu di Sabah ini banyak sangat talent-talent yang tidak digunakan sepenuhnya sebab rugi. Sebab kalau kita tengok di luar lah kan, semua pun dorong panggil talent-talent dorong balik ke negara masing-masing. Inisiatif Fellow SMJ, Ruang Anak Muda Sabah Berhikmat bersama jabatan dan agensi kerajaan serta syarikat berkaitan kerajaan GLC dan badan berkanun selama 6 bulan. Program ini dilaksana Kementerian Belia dan Sukan Sabah melalui Inkubator Kepimpinan Belia Sabah ICAPS. Memasuki siri ketiga, peserta didedahkan dengan alam pekerjaan sebenar dunia korporat yang memerlukan kemahiran komunikasi lebih baik sekaligus membina rangkaian profesional. Bila mereka melihat sendiri bakat-bakat ini, confirm. Mereka akan sendiri propose peserta-peserta ini untuk sama ada stay ataupun mereka akan terus serap masuk. Fellow SMJ dijayakan dengan kerjasama 10 kementerian dan lebih 20 GLC serta badan berkanun. Manfaat yang first thing is that exposure lah. Exposure dari segi, bukan saja dari segi fellowship itu ke dunia korporat. Not only you deal with the local people, 90% klien kita adalah syarikat-syarikat daripada luar negara. My biggest achievement that I've achieved here is the fact that I am employed to be one of the staff in ASB. Saya bekerja rapat dengan CEO mengusahakan beberapa projek di Asian Supply Base. Ini merupakan satu peluang keemasan yang dapat membantu saya mempertingkatkan kemahiran penyelidikan dan memberikan idea dan juga meningkatkan kemahiran dalam menyediakan kertas kerja. Program fellow ni dia macam membuka mata setengah belia lah untuk faham apa tu kementerian, apa tu kerajaan dan macam mana cara pentadbiran, macam mana pekerjaan yang dilakukan oleh kerajaan di Sabah lah. Setakat ini 79 peserta mendapat manfaat di bawah program Fellow SMJ. 60 peserta lagi akan dipilih menyertai program Fellow SMJ Batch keempat yang akan dilaksana tahun ini sekaligus memberi impak besar kepada pembangunan modal insan Sabah. Nirona Newman, RTM. Pembangunan luar bandar Sabah dijangka diperkasa lagi melalui Belanjawan 2026, khususnya kemudahan asas rakyat seperti jalan raya, air dan elektrik. Penaung Persatuan KDCA Labuk Beluran, Datuk Samad Jamri berkata, belanjawan kali ini diharap dapat memastikan setiap agihan pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat luar bandar. Banyak keperluan-keperluan infrastruktur seperti penektarafan jalan, penektarafan bekalan air bersih dan juga penektarafan bekalan elektrik. Umpamanya ini juga sangat diperlukan, jadi kita berharap bahawa dengan bajet yang dibentangkan ini agihan sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan bagi masyarakat di luar bandar. Beliau ditemui dalam program penyerahan bakul makanan di Dewan Kampung Ulu Pelanduk. Sementara itu, pemimpin Akar Umbi menghargai usaha kerajaan membantu penduduk luar bandar. Banyak membantu rakyat, tapi macam biasalah, macam mana sebaik pun kerajaan tetap dia ada juga kelemahan tertentu. Tapi macam mana pun kami tetap berpuas hati lah.
Lebih 50 ketua isi rumah kampung Ulu Pelanduk menerima sumbangan dalam program berkenaan. Baik, saudara, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Farhatul. Baik, Suaran, terima kasih.